الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang apabila ia menampakkan diri, demi malam apabila ia menutupi, demi langit dan seluruh binaannya, demi bumi dan semua yang ada di permukaannya, demi jiwa dan penyempurnaannya, Allah mengilhamkan sukma keburukan dan sukma kebaikan. Beruntunglah bagi siapa yang mensucikannya, merugilah bagi siapa yang mengotorinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wahai anak muda yang terpilih, Anda yang malam hari ini sedang duduk bersama dengan keluarga yang Anda cintai. Wahai anak muda yang Allah berikan peluang hidup di awal tahun 2021. Tidakkah kau melihat bagaimana Allah menyampaikan pesan kepada kita manusia? Allah tunjukkan pesannya melalui 4 perkara. Yang pertama, bagaimana Al-Quran yang diturunkan sebagai panduan kehidupan kita semua. Yang kedua, diturunkan baginda Rasulullah SAW yang menjadi tauladan kehidupan kita, yang menyampaikan peringatan untuk kehidupan kita. Yang ketiga, Allah tunjukkan melalui alam semesta raya yang diciptakannya,
Dan malam hari ini, Quran Surah Al-Mulk akan bukan hanya kita dengar, bukan sekedar kita baca, tapi kita akan memahami dan menghayatinya sepenuh hati kita. Dan bukan sekedar alam semesta yang Allah ciptakan, tapi Allah juga bicara melalui apa yang berlaku terjadi dalam kehidupan di dunia pada masa ini. Wahai anak muda, wahai saudaraku, adik-adikku, sekarang mari kita lihat apa yang berlaku yang hari ini kita sedang menikmati segala hikmah di sebaliknya. Krisis yang terjadi, bagaimana COVID-19, bagaimana pandemik, bagaimana dunia yang tiba-tiba diguncang melalui pesan tauhid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia ingat dan kembali kepada Allah. Hari ini ramai manusia yang takut. Hari ini ramai orang kehilangan pekerjaan. Hari ini orang tak boleh berjumpa dengan kawan-kawan, tak boleh belajar seperti biasa kau pergi ke sekolah. Hari ini sudah setahun 9 bulan lebih kita merasakan bagaimana ujian melalui COVID-19. Ini bukan sekedar ujian biasa, tapi seumpama bagaimana badai yang sedang terjadi kepada kita, kepada bangsa, kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ombak yang begitu besar. Rasakan bagaimana angin yang kuat, bagaimana badai yang boleh jadi membuat keluarga boleh terjatuh. Antar kawan boleh jadi akhirnya dia terpisah. Hingga kemudian berat dia menjalani kehidupan, belajar sekolah tak seperti biasa, kehidupan sudah berbeza, tak sama lagi seperti dulu. Lalu bayangkan bagaimana perjuangan ibu dan ayahmu. Lihat keadaan teman-temanmu. Lihat keadaan orang-orang di luar sana. Bagaimana tingkat bunuh diri jumlahnya 25% lebih terjadi meningkat semenjak terjadi krisis ini. Wahai pemuda, wahai anak muda, maka bangkitlah. Tidakkah kau melihatnya? Tidakkah kau merasakannya? Ini semua pesan dari Allah. Kalau tidak cukup COVID-19, krisis yang berlaku hari ini, maka dengan satu hikmah Quran Surah Al-Mulk, kita akan melihat terbang tinggi keluar angkasa untuk memahami bagaimana kerajaan langit yang Allah ciptakan, untuk merasakan betapa kerdilnya diri kita sesungguhnya. Apa yang kita hadapi saat ini tak ada artinya berbanding dengan Allah yang mentadbir alam semesta raya. Saya ingin mengajak dirimu, walaupun fisikal tubuh badanmu ada di atas muka bumi, walaupun kau sedang duduk saat ini bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat-sahabatmu, sejenak tinggalkanlah fisikal, apa yang ada dirimu di atas muka bumi. Lalu bayangkan jiwamu terbang. Bayangkan pikiranmu terbang melayang menembus langit yang luas. Rasakanlah bagaimana sebuah perjalanan. Ketika manusia ingin memahami siapa dirinya. Ketika manusia ingin menyadari dirinya ada di mana. Dan akan kemana dia pergi. Maka dibuatlah satu roket yang canggih. Dibuatlah dengan ilmu sains yang maju. Dengan tujuan manusia ingin memahami siapa dan di mana dirinya berada. Malam hari ini, rasakanlah. Malam hari ini, sediakanlah hati dan jiwamu. Mari kita terbang melayang dengan jiwa dan hati kita untuk memahami siapa diri kita. Di mana kita berada. Saudaraku, wahai anak muda, kau akan kemana sebenarnya? Mari terbang, terbang dengan jiwa, tinggalkan sebentar kehidupan dunia dengan cabaran-cabaran yang besar hari ini. Start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Lihat apa yang mampu kau lihat. Dengarkan apa yang mampu kau dengarkan.
dan rasakan dirimu terbang tinggi. Kau tinggalkan dirimu, kau tinggalkan keluargamu, kau tinggalkan sahabat-sahabatmu, semua yang ada di dunia, semua kau tinggalkan, menembus, melihat alam semesta raya. These are images from space, slices of the universe put under a microscope, images of new life and haunting images of destruction. They may give us clues about our place in the cosmos, where we came from, and where we're going. These are images from the Hubble Space Telescope. Orbiting just 330 miles above Earth, its view extends for trillions of miles beyond our corner of the universe to unlock secrets from space. Siapa diri kita sebenarnya? Di mana kita hidup sebenarnya? Hari ini manusia dengan kepandaian kebijakannya, dengan teknologi yang canggih, mampu melancarkan roket, mampu melihat alam semesta raya, melihat bumi sebagai tempat yang kecil berbanding dengan alam semesta raya. Hari ini kita bukan menggunakan sekedar akal pikiran, logik berpikir. Tapi malam hari ini, di awal tahun 2021, wahai para pemuda, anak muda, ya dirimu, lihat apa yang mampu kau lihat. Dengarkan. Lihat dengan hati. Rasakan sepenuh jiwa. Bukankah ada telinga yang dengannya kau mendengar? Bukankah ada hati yang dengannya kau mampu memahami dan merasakan? Inilah gambaran kita yang hidup di atas muka bumi. Lihatlah bumi. Boleh jadi kita berpikir bumilah yang paling besar, dia segala-galanya, disinilah tempat tinggal kita di atas muka bumi. Sementara setiap hari kita melihat matahari nun jauh di sana, seolah matahari itu kecil berbanding dengan bumi yang jauh lebih besar. Inilah dunia, inilah kehidupan kita yang besar. Benarkah bumi kita yang paling besar? Benarkah matahari yang nampak jauh itu begitu kecil, bahkan tak ada artinya, sehingga matahari terbit bercahaya, kemudian tenggelam di tengah petang, seolah biasa itu semua terjadi? Mari, adik-adikku, wahai anak muda yang hidup di akhir zaman, yang hidup di zaman modern, kau telah paham ini semua, tapi rasakan malam hari ini. Mari kita terbang tinggi. Apakah benar bumi ini yang paling besar dan dia segala-galanya? Sehingga ramai manusia menjadi bongkak, dia sombong seolah-olah dengan kebijakannya, dengan kekayaannya, dengan kemampuannya, dia boleh melakukan apa saja di atas muka bumi yang Allah ciptakan ini. Sekarang bandingkan, matahari yang nampak kecil, benarkah matahari itu kecil? Kau tidaklah setinggi gunung Ganang. Kau tidak akan pernah mampu membandingkan dirimu dengan gunung Ganang yang tinggi. Apatah lagi dengan langit yang tinggi. Lihat, bukankah kau dapat menyaksikan bahwa matahari yang kita anggap kecil ternyata dia jauh lebih besar, bahkan besarnya 1,3 juta kali ganda lebih besar berbanding dengan bumi tempat tinggalmu yang sangat kecil. Ini matahari yang kau lihat selama ini, tapi kau tak merasakannya. Siapa di sebalik matahari yang diciptakan itu?
Siapa yang menciptakannya? Siapa yang mentadbir matahari yang seolah-olah biasa ini semua ada? Terbang lebih tinggi lagi, agar kau sadar, bukan hanya satu matahari yang Allah ciptakan. Kau sedang menghayati bagaimana Quran surah Al-Mulk. Dia Allah yang mentadbir langit. Dia Allah yang menciptakan alam semesta raya. Tidak sekedar kau hanya melihatnya tanpa makna, tanpa perasaan, wahai saudaraku. Lihat, bukan hanya satu matahari yang Allah ciptakan. Masih ada lebih dari 100 matahari yang lainnya. Dan kalau kau terbang lebih tinggi lagi, kau akan menyaksikan ada lebih dari 100 bilion matahari. Bahkan tak terkira lagi matahari, yaitu galaksi-galaksi yang Allah ciptakan sempurna. Sekarang katakan, siapa yang maha besar itu? Siapa yang maha kuasa itu? Siapa Raja Langit dan Bumi? Tapi sudah berapa lama kita tidak menghayatinya? Sudah berapa lama kita tidak merasakannya? Wahai adik-adikku, wahai saudaraku, dirimu bersama keluarga yang dicintai, rasakanlah kita terbang pergi meninggalkan kehidupan di dunia. Bayangkan kita berada di antara angkasa alam semesta raya. Tak ada ibu dan ayahmu, tak ada lagi orang tua yang kau sayangi, tak ada kawan-kawanmu. Siapa dirimu kalau begitu katakan? Malam hari ini, rasakanlah. Bukan sekedar kau paham dengan akal pikiranmu, tapi rasakanlah di dalam dirimu yang paling dalam. Siapa dirimu sebenarnya? Maka tak akan ada lagi kesombongan. Tak akan ada lagi kita merasa diri segala-galanya, hanya mementingkan diri, mementingkan kepentingan diri sahaja, lupa melihat bagaimana apa yang berlaku di luar sana. Malam hari ini, saya ingin mengajak dirimu, wahai anak muda, bangunlah. Hidup ini bukan mimpi. Bangunlah, kau bantu ibu ayahmu, kau bantu keluargamu, kau bantu masyarakat di luar sana yang hari ini memerlukan dirimu kelak menjadi pemimpin di atas muka bumi. Ini amanah. Bagaimana kau harus mengatur bumi? Karena engkau adalah khalifah. Khalifah yang sempurna yang telah Allah ciptakan. Allah ciptakan dirimu sempurna, bukan sekedar tubuh badan fisikal yang kuat gagah. Bukan sekedar kemampuan kau berpikir, tapi kemampuan kau mampu merasa, kau memahami siapa dirimu, yang dengan kemampuan itu kau akan menjadi rahmat bagi semesta, seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini, selamat mensyukuri, menikmati, menghayati kurnia Allah terbesar, hati di dalam jiwa. Allah mengilhamkan keburukan dan kebaikan. Beruntunglah bagi siapa yang mensucikannya. Merugilah bagi siapa yang mengotorinya. Semoga Allah meridhoi perjalanan malam hari ini hingga penghujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Halim Zainuddin, saya Zaim Zamri, host TikTok TV, Tik Surah, Tok Santun, Suara Remaja Milenial. So Halim, hari ini ada satu perkara yang sangat istimewa. Tadi kita dah dengarkan kekongsian Abang Firdaus membawa kita semua terbang ke angkasa lepas melihat kerajaan Allah yang sungguh sangat besar. Dan hari ini apa yang berlaku ni, Halim? Pada kali ini kita ada satu eksklusif baru pada tahun baru, iaitu TikTok 2021 Your Best Year Yet. Dan untuk jadikan program kali ini lebih gempak, guys, kita bersama-sama dengan kawan-kawan yang berada dalam platform Zoom sekarang. Meriah di situ Apa khabar semua? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mambai sikit. Masya Allah. Dapat nampak adanya wakil-wakil rumah ngaji di seluruh Malaysia. Terima kasih kerana bersama, Halim. Perasan ada guest-guest yang kita
bersama-sama dan TikTok TV pun ada. Dan semua sahabat-sahabat Moms Coffee Talk dan kawan-kawan TikTok, sahabat-sahabat TikTok yang lain. Baik, terima kasih diucapkan kepada mereka yang hadir dalam kita punya TikTok 2021 Your Best Year Yet. Ya Lim, so kalau kita nak imbau kembali kan, tahun 2020 banyak mehnah, tapi bagi TikTok TV kita telah dilahirkan lah pada tahun 2020. So apa benda yang kita buat dalam TikTok TV jadinya dalam TikTok TV pada tahun 2020 kita di TikTok TV telah merancang pelbagai program yang sekitarnya dalam misi Saving Family. Yang mana antara aktiviti yang kita jalankan ialah TikTok Premier, TikTok International, Moms Coffee Talk, Sinar Jumaat, Mengopi Bersama Ayah. Yang mana program-program ini berkaitan dengan anak dan ibu bapa. Ya betul tu. Bila mana kita membawa tema pada tahun ini Your Best Year Yet, kita nak membawakan tahun 2020 kita adanya COVID-19 yang mendatangkan musibah, ujian kepada kita semua. Tahun 2021 kita nak pastikan jadinya tahun yang terbaik, lebih baik daripada tahun 2020 dengan panduan wahyu tu Halim, insya-Allah. Okey, baik, untuk pengetahuan semua, untuk World Quran Hour pada tahun ini kita pasakkan dengan surah Al-Mulk sebagai tema kita pada tahun ini yang selari dengan misi Quran Hour 2021. Alhamdulillah, sebelum kita pergi lebih jauh, guys, jom kita sama-sama imbau kembali peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang 2020. Kita throwback sedikit. Ayuh, saksikan. Roll it. Take your knee off our necks! 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 Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 barang segi buku buat masa ni. Ada orang nak kaya, tak kisahlah orang Islam ke orang Islam, tapi dia jadi bertuhankan duit. Saya haraplah pihak-pihak yang terlibat mengeluarkan nama-nama syarikat Alhamdulillah, kembali semula kita dalam TikTok 2021 Your Best Year Yet. Kita dah lihat tadi throwback tentang apakah pada tahun 2020 dan sekarang kita dah tahu apa surah pilihan pada tahun ini, iaitu surah Al-Mulk. Dan bersama kita, bersama ilmuwan Al-Quran kita, bersama dengan Dr. Ahmad Sanusi. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mari kita sama-sama lihat dan dengar sinopsis surah Al-Mulk yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Dr. Ahmad Sanusi. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Halim ya. Suka saya ingin kongsikan kepada anak muda bahawa sebenarnya ada beberapa fakta yang menarik mengenai surah Al-Mulk ni tadi. Yang pertamanya, yang kita mesti faham, surah Al-Mulk adalah surah yang sangat disukai oleh Rasulullah. Perkara ni sendiri diceritakan oleh seorang sahabat, nama dia Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir kata, kana sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra'
Tabarakalladzi biyadihi mulk. Iaitu Rasulullah SAW takkan pernah tidur melainkan dia baca surah Al-Mulk dulu. Yang ni perhatikan bagaimana Rasulullah sangat mencintai ataupun menyukai surah Al-Mulk sehingga Rasulullah sentiasa baca surah Al-Mulk pada setiap malam. Bukan itu sahaja. Rasulullah pun kata la wadadtu annaha fi qalbin kulli mu'min. Aku sangat suka kalau semua mukmin ada di dalam hatinya surah Al-Mulk. Ada kelebihan je lah. Kelebihan dia nanti kita akan tengok. Bayangkan bagaimana tentang kelebihan surah Al-Mulk sehingga Rasulullah SAW mengharap semua mukmin akan membacanya ataupun mengingatinya tentang surah Al-Mulk ni tadi. Baik, kenapa Rasulullah sangat suka sangat berkenaan tentang surah Al-Mulk ni tadi? Kita akan ungkapkan ataupun teroka, explore apa yang sebenarnya ada dalam surah Al-Mulk. Yang pertama, kerana surah Al-Mulk akan mendidik seorang mukmin tentang hala tuju hidup dia. Yang ni yang disebutkan dalam ayat yang kedua, Allah Taala kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala kata yang Allah Taala nak tengok adalah amalan yang terbaik. Amal yang terbaik. Allah Taala tak nak tengok pun follower kita berapa ramai ke ataupun kita kaya ataupun tak. Allah Taala nak tengok amalan yang terbaik. Kalau kita menghadapi kesusahan pada hari ini, apakah kita telah melakukan yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita? Itu yang pertama. Allah Ta'ala ajar yang pertama mengenai tentang tujuan hidup. Yang kedua, Allah Ta'ala menceritakan tentang kebesaran kerajaan. Tadi kita dah tengok Pak Firdaus ceritakan tentang kebesaran kerajaan Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Mulk sebenarnya ada satu ayat yang menarik yang menceritakan tentang burung. Apa tu Ustaz? Simple dia sebenarnya. Allah Ta'ala kata awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Apakah mereka tak tengok bagaimana Allah Ta'ala menjadikan burung? Perhatikan dalam sebuah dokumentari yang dinyatakan ataupun yang dikatakan oleh Profesor Hamburger dalam bukunya Power and Disability, dia menceritakan tentang sejenis burung ataupun dia panggil mutton birds. Yang mana mutton birds ni dia migrate daripada satu kawasan Pasifik ke kawasan yang lain sejauh 24,000 km. Persoalan yang kita kena tanya, siapa yang programkan burung ni? Macam mana burung ni boleh tahu tentang GPS? Macam mana burung boleh tahu macam mana dia nak pergi? Berapa jauh dia berjalan sampai 24,000 km? Allah Ta'ala kata, awalam yarau ila tayri fawqahum saffah. Apakah kamu tak tengok macam mana Allah Ta'ala jadikan burung sehingga burung ni boleh didesain? Kalau ikutkan buku terkata tadi, macam mana Allah Ta'ala sampaikan burung tu tak ada pengalaman. First experience, maknanya young birds. Burung yang awal macam mana dia bawa ataupun dia pergi dengan terbang yang begitu jauh, menunjukkan kehebatan Allah Ta'ala menjadikan burung. Dan yang ketiga, yang pertama tadi tentang hala tuju hidup seorang mukmin, yang kedua kehebatan kerajaan Allah Ta'ala, dan yang ketiga Allah Ta'ala tutup dengan 4 kul. 4 kul ni bukan maksudnya kul huwallahu ahad macam tu tadi. Maksudnya kul mana ni? Okey, dan ni Allah Ta'ala kata kul innamal ilmu indallah. Yang pertama Allah Ta'ala kata ilmu segala makhluk ataupun tentang hari kiamat semua di sisi Allah Ta'ala. Tentang COVID di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu kelebihan dia dan Allah Ta'ala tahu kekurangan dan macam mana kita hadapi. Yang kedua Allah Ta'ala kata, Qul ara'aytum in ahlakani Allah. Allah Ta'ala kata kalau kita hapuskan manusia ni, apa yang terima ataupun apa yang dapat pada kita ni, Allah, hanya rahmat Allah Ta'ala yang menyelamatkan kita. Dan yang ketiga Allah Ta'ala ajar kita, Qul huwar rahman. Allah Ta'ala sebenarnya dengan kasih sayang dia yang menyelamatkan kita. Dan yang terakhir sekali Allah Ta'ala kata, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum. Allah Ta'ala cerita kalaulah nanti binasa manusia ni, sebenarnya manusia ni sangat kerdil, air pun mereka tak mampu untuk hasilkan. Perhatikan bagaimana surah Al-Mulk memberikan motivasi untuk kita. Pertama cerita tentang hala tuju hidup. Yang kedua cerita tentang kehebatan kerajaan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga Allah Ta'ala bagi motivasi. Tengok manusia memerlukan rahmat Allah Ta'ala. Tengok manusia memerlukan kasih sayang Allah Ta'ala. Betapa kerdilnya manusia. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah kita dah lihat daripada Dr. Ahmad Sanusi tentang kelebihan surah Al-Mulk. Dan semoga menjadi panduan dan pengajaran buat kita dalam kehidupan seharian. Baik, untuk menghayati lagi kita punya pentas TikTok kita pada malam ini, mari kita saksikan The Battle of Taranum Surah Al-Mulk yang akan disampaikan oleh 4 qori muda daripada kumpulan Aswatul Maqari, dan kita akan dengarkan tadabbur oleh Zaim Zamri. Dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Sadaqallahul Azim, Suratul Mulk membincangkan berkaitan dengan kita dalam nak merancang tahun 2021 dan kita nak imbau kembali segala musibah, segala ujian yang kita hadapi sepanjang 2020, sama ada dia berkaitan dengan isu COVID-19 yang akhirnya menyebarkan fitnah, menyebarkan ujian kepada kita semua, termasuklah dalam pendidikan kita, ada yang tak boleh nak belajar di kampus-kampus ataupun sekolah-sekolah, ataupun dia melibatkan rezeki-rezeki kita yang akhirnya ramai yang terpaksa bekerja keras mencari rezeki seharian. Surah Al-Mulk ni memberikan panduan kepada kita semua untuk bergantung harap kepada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala bukan kecil-kecilan, tapi kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala melibatkan seluruh langit dan bumi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bersama dengan Abang Firdaus tadi kita dapat tahu berkaitan kerajaan Allah ini bukan sebarangan. Bahawa kerajaan Allah ini sungguh luar biasa kerajaannya. Dengan panduan, dengan bantuan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, inilah cara kita nak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun 2021 untuk kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui segala bantuannya dapat memudahkan kita merancang our best year yet.
Bagaimana caranya? Kita diingatkan dalam ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita sendiri kena jelas guys. Kita kena jelas bahawa kehidupan kita bukanlah semata-mata nak cari rezeki semata-mata. Kita hidup di dunia bukan semata-mata nak berpendidikan ataupun nak belajar semata-mata. Tapi di sebalik semua perkara itu, kita nak kembali bahawa kita ini diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini untuk melakukan satu perkara. Untuk mencapai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian dalam kehidupan kita, kita nak kena pastikan setiap hari tahun 2020, sekiranya kita kurang dengan Quran asbabkan apa-apa perkara, sekiranya kita kurang dengan solat asbabkan isu COVID-19, tahun 2021 kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita tingkatkan ahsanu amala kita, banyakkan Al-Quran, banyakkan kita kena faham Al-Quran, banyakkan solat kita, banyakkan infak kita. Kerana pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dunia ini, kehidupan kita di dunia hanyalah al-maut. Dan sebenarnya kehidupan yang sebenar-benarnya adalah pada hari kiamat kelak. Maka sekiranya kita sebagai hamba Allah SWT, sebagai syabab, sebagai remaja, lose sight of this point. Kita hilang bahawa kita ini sebenarnya hamba yang ada tujuan, yang sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah SWT untuk capai ahsanu amala. Kita diingatkan dalam suratul Mulk ini bahawa akan adanya satu peristiwa pada hari kiamat kelak, di mana akan dihiring ataupun dikumpulkan orang-orang yang degil untuk mengikuti panduan Al-Quran, dikumpulkan bersama dan dicampakkan di dalam tempat yang Allah SWT sebut dalam suratul Mulk ini sebagai wabi'sal masir, tempat kembali yang paling-paling teruk, paling jijik dan paling-paling bahaya sekali. Moga-moga kita semua dijauhkan daripada perkara ini. Allah SWT menceritakan tempat ini, yakni neraka, dengan adanya penjaga-penjaganya yang bertanya kepada kita. Sewaktu kita dekat dunia dahulu, adakah kita menjadi antara orang-orang bila mana dapatnya ujian, bila mana kita sendiri sedih, tak tahu buntu dalam kehidupan nak buat apa? Adakah kita jadi antara orang-orang yang terus merujuk kepada Al-Mulk, kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta pertolongan padanya? Sekiranya tidak, kumpulan ini akan diiring bersama-sama, dikumpulkan dan akhirnya dicampakkan dalam neraka, disoal oleh penjaga-penjaganya. Tak ada ke orang yang akhirnya memperingatkan kita semua tentang Al-Quran? Tak ada ke orang yang datang untuk memberitahu kita bahawa adanya pertemuan hari kiamat ini? Maka dengan jawapan orang-orang kafir ini, mereka mempersetujui bahawa mereka sendiri kata, qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'in. Sekiranya lah sewaktu dekat dunia dahulu aku dengar, sekiranya waktu dekat dunia dulu aku melihat, tak nak isu pasal COVID ni mengganggu kita, lihat pada Al-Quran ini, tentu sekali aku akan ikut nasihat-nasihat Quran. Aku akan ikut panduan Al-Quran. Tapi disebabkan kita leka, kita jadi lost sight of the Quran, disebabkan ujian yang kita melanda ini, menyebabkan akhirnya adanya golongan-golongan yang dimasukkan dalam neraka. Moga Allah jauhkan kita. Maka apa yang kita perlu buat? Allah nasihatkan dalam ayat ke-12, satu ganjaran yang sungguh-sungguh luar biasa. Setiap malam kita membaca, jadi nasihat untuk diri kita. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kita kadang-kadang kita jadi lalai, kita jadi leka tentang tujuan kita di dunia ini. Maka pastikan kita jadi antara orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat ke-12 ini, iaitu kita jadi orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala tatkala tidak orang yang memperlihatnya. Moga-moganya Allah Subhanahu Wa Taala akan hadirkan, memberikan kita pahala, ganjaran dan panduan untuk kita terus hidup pada tahun 2021 dengan panduan Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim ayat 15 sehinggalah ke-30 memperingatkan kita sebagai pemuda, sekiranya kita masih lagi berdegil tidak melihat kehidupan untuk menuju satu perkara, satu kefahaman bahawa ujian dalam kehidupan ini adalah supaya kita diuji sama ada kita mencapai ahsanul amala ataupun tidak. Maka ayat 16 hingga 30 memperkenalkan kita lagi, menikmatikah kita soal nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala Allah berikan kepada kita. Kita lihat sama-sama Allah kata huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihi tuhsyarun wa ilaihi nusyur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat ini bahawa Allah telah memberikan bumi ini dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang sangat-sangat mudah untuk kita jelajahi. Kita nak pergi ke UK contohnya, kita nak pergi melancong mana-mana, Allah bagikan bumi ini sebagai satu tempat yang mudah untuk kita jelajahi. Maka kita tidak perhatikan ini sebagai satu nikmat ataupun tidak.
Seterusnya Allah SWT ingatkan kita, di mana-mana kita pergi, Allah SWT punya rahmah sentiasa mengiringi diri kita. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Adakah kita merasa aman tak kala apa yang ada dekat bumi ini tidak menenggelamkan diri kita? Ataupun amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Allah memperingatkan kita, segala apa yang langit dan bumi boleh bila-bila sahaja Allah nak telan kita, boleh bila-bila sahaja daripada langit itu dihentam kita dengan pelbagai azab. Tapi kita lihat hari ini 2020, walaupun pelbagai ujian dilanda, Allah masih lagi bagi nyawa untuk kita hidup. Bumi ini masih lagi tenang untuk kita jelajahi. Langit masih lagi menjadi bumbung untuk kita sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi ini. Adakah kita semua tidak memikirkan betapa besarnya rahmat Allah? Nescaya itu bila mana kita perhatikan juga ayat 16, 15 dan sehingga ke akhirnya, Allah banyak kali mengulang namanya iaitu Ar-Rahman. Untuk menunjukkan kepada kita, memperingatkan kita yang sedang leka mungkin pada tahun 2020, kita kurang meyakini diri kita ni hamba, aku nilah Tuhan, aku punya hawa nafsu nilah yang akan mengawal kehidupan aku. Maka perhatikanlah bagaimana ayat ini memperingatkan kita bahawa Ar-Rahman ya Allah sentiasa memberi nikmat, sentiasa mengasihi diri kita. Tak kala kita membuat dosa, Allah terus memberikan kita adanya pendengaran, adanya penglihatan, adanya perasaan untuk kita gunakan di dunia ini. Tapi sebaliknya, sekiranya kita gagal menggunakan segala nikmat-nikmat yang Ar-Rahman berikan kepada kita untuk capai ahsanu amala ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengancam kita dengan azab yang kita sebutkan tadi. Maka dengan itu, kita akhirkan surah Al-Mulk ini dengan satu manifestasi yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita sebutkan dengan kalimah kul. Yang pertama, kul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Adakah kita menjadi antara orang-orang yang bila sedar ada mata, bila sedar ada telinga dan adanya perasaan, adanya hati, kita jadi antara orang-orang yang bersyukur. Kita juga meyakini untuk kita sebutkan kepada orang, ajak kawan-kawan kita melihat bahawa kehidupan ini bukanlah kehidupan yang kekal abadi di dunia ini. Tidak. Tapi kita katakan bahawa kul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Bahawa adanya hari kiamat yang akan berlaku tidak lama lagi dan sesungguhnya aku ini mesej yang Nabi SAW bawakan. Al-Quran ini adalah satu bentuk peringatan untuk kita koreksi balik tahun 2021 sesuai dengan panduan Al-Quran. Maka ayuh sama-sama kita perhatikan tahun 2021 untuk kita rancang segala aktiviti kita. Letakkan misi dan visi kita sesuai dengan Al-Quran punya panduan. Dan kita lihat kembali tahun 2020 sejauh mana kita telah mencapai status ahsanu amala sebagai remaja yang bukan sekala remaja biasa-biasa, tapi remaja yang akhirnya menjadi generasi Al-Quran yang insya-Allah suatu hari nanti akan adanya generasi menyebabkan Islam ini kembali bangkit insya-Allah. Maka dengan itu kita doa sama-sama, moga Allah SWT memandu kita, jadikan surah Al-Mulk ni sentiasa segar dalam diri kita untuk kita baca dan kita ingat setiap kali kita baca itu dengan adanya surah Al-Mulk insya-Allah. Sadaqallahul Azim. Maka dengan itulah tadabbur dan juga bacaan yang telah kita sama-sama dengar. Maka insya-Allah kita akan kembali selepas ini dalam TikTok TV 2021, your best year yet. Kembali selepas ini, jumpa sebentar lagi. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam TikTok 2021, your best year yet. Alhamdulillah, kita dah tengok tadi persembahan atau pembacaan daripada kori-kori muda kita yang sangat merdu, yang boleh jadikan contoh untuk anak muda. Dan kita dah dengar juga tadabbur daripada saudara Zain sendiri. Baik, selepas ini kita akan dengar sedikit pesan untuk anak muda yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Dr. Ahmad Sanusi. Dipersilakan. Silakan Doktor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita dah tengok daripada awal mengenai apa yang diungkapkan tentang peristiwa yang berlaku pada tahun 2020 oleh Pak Firdaus. Kemudian kita telah tengok sinopsis daripada surah Al-Mulk dan kemudian kita telah cuba menghayati bacaan surah Al-Mulk. Sekarang tinggal pesan buat anak muda. Jadi saya ingin berpesan kepada anak muda 4 perkara.
yang mana anak muda mesti lakukan dengan penuh azam untuk tahun ini. Dan yang pertamanya adalah mengenai tentang konsisten baca surah Al-Mulk pada setiap malam. Yang ni mesti anak muda pegang sehingga ke habis hayatnya, bahawa surah Al-Mulk mestilah dibaca pada setiap malam. Saya suka untuk ungkap balik apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir sebut di dalam tafsirnya tentang kisah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Seorang lelaki datang jumpa kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas kata kepada dia, ala at-tahif bihadithin tafrah biha. Apakah engkau suka kalau aku ajarkan kau satu perkara mengenai tentang kalau engkau dengar perkara itu, engkau akan rasa gembira. Lalu Abdullah bin Abbas mengajarkan kepada dia supaya membaca surah Al-Mulk. Dan kemudian yang lebih menarik lagi, Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, engkau bukan sahaja engkau seorang yang baca surah Al-Mulk, tetapi engkau ajarkan kepada anak-anak engkau. Kau ajarkan juga kepada anak-anak jiran kau. Sehingga kan dalam tafsir menyebut dibacakan buat dirinya, kemudian dengan anak-anaknya dan kemudian dengan anak-anak jirannya juga. Perhatikan bagaimana pentingnya surah Al-Mulk ni, dan ini yang kita nak tanamkan kepada anak muda. Setiap malam selepas daripada ni, anak muda mestilah cuba untuk menghayati dan membaca surah Al-Mulk jadi seperti para sahabat. Perhatikan bagaimana Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair ni keseronokan dia dah baca Quran tu sehingga menyebabkan Quran tu meresap di dalam jiwa dia. Sehingga satu hari Rasulullah SAW bila mana dia melihat Sayyidina Mus'ab, Rasulullah menangis. Perhatikan bagaimana semangat Quran yang menyesap dalam diri dia sehingga dia mengubah gaya hidup dia, dia faham matlamat hidup dia, dia kuatkan iman dia kepada Allah Ta'ala sehingga menyebabkan dia menjiwai Al-Quran. Dan bila mana Rasulullah satu hari, bila mana Mus'ab datang dalam masjid, Mus'ab waktu tu Rasulullah berada di dalam masjid dan Rasulullah melihat Mus'ab sehingga Rasulullah menangis kerana perubahan keadaan hidup dia yang dia lakukan. Ini yang kita nak pada anak muda, azamkan dalam diri. Yang pertama, hari-hari baca Al-Quran. Hari-hari baca Al-Quran dan terutamanya surah Al-Mulk, yang mana surah Al-Mulk ini akan menjadi satu motivasi dan pegangan dalam hidup dia. Ini yang pertama. Yang kedua, anak muda juga hendaklah bersikap positif. Walaupun dalam segala ujian yang berlaku tentang COVID-19, tentang masalah depres, tentang apa masalah pun yang berlaku, anak muda mestilah bersikap positif. Perhatikan bagaimana Rasulullah mengajar para sahabat supaya bersikap positif. Kalau kita pernah dengar dalam perang Uhud, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah tangan dia cedera. Tangan dia cedera sehingga kan Sayyidina Qais kata, ra'aitu yada Talhah syalla. Aku melihat tangan Talhah telah terkulai ataupun lumpuh, waqa biha Rasulillah, kerana dia mempertahankan Rasulullah. Para sahabat dia tengok Sayyidina Talhah dengan pandangan yang agak, maknanya dia kata tangan dia lumpuh macam tu. Tetapi Rasulullah ajar dengan yang lain. Rasulullah ajar bersikap positif. Rasulullah kata, idza tasurru an tanzura ila rajulin aw ila syahidin yamshi fil ard fanzur ila Talha. Rasulullah kata kepada para sahabat, sekiranya engkau nak lihat seorang lelaki yang telah syahid tetapi masih lagi berjalan di atas muka bumi, maka perhatikanlah kepada Talha. Tengok Rasulullah twist, ubah pandangan anak muda, jangan tengok yang negatif, bersikap positif. Talha walaupun tangan dia lumpuh, tengok nilai dia tinggi, jiwa dia besar untuk Al-Quran dan Islam, maka itu yang diajarkan oleh Rasulullah, bersikap positif. Hari ini anak muda, segala apa masalah yang berlaku, mestilah bersikap positif dan mestilah berpegang teguh kepada apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, anak muda hendaklah memastikan bahawa dia merancang dalam tahun ini apa yang hendak dilakukan. Perhatikan bagaimana Abdurrahman bin Auf. Ini banyak sikit kisah. Perhatikan bagaimana Abdurrahman bin Auf yang mana ketika mana datang ke Madinah tidak memiliki apa-apa. Tetapi dengan kesungguhan dia merancang perniagaan dan kekuatan kesungguhan dia sehingga dia berjaya, dan Rasulullah puji Abdurrahman bin Auf. Datang ke Madinah tanpa ada sebarang harta, tetapi dia berjaya membangunkan perniagaan dan kekuatan dia sendiri sehingga menyebabkan dia boleh membina empire dan dia boleh berkahwin dan dia dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat, nasihat buat anak muda yang mesti dipegang juga adalah duduk dalam circle yang positif. Berarti maknanya cari kawan-kawan yang positif, tinggalkan pengaruh toksik ataupun tinggalkan kawan-kawan yang akan membuatkan kita terjebak ataupun terjerumus kepada melakukan perkara yang tidak elok.
Yang ni kalau boleh ataupun kita sendiri jadi orang yang bersikap positif sehingga orang bila melihat kita, orang akan teringat Al-Quran. Orang akan ingat kita, orang akan ingat Allah Ta'ala. Orang tengok kita, orang akan ingat salat. Yang ni yang kita nakkan kepada anak muda. 4 perkara yang anak muda mesti pegang. Yang pertama, anak muda mestilah konsisten lepas ni baca surah Al-Mulk dan hayati konten yang ada di dalam dia seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, anak muda mestilah bersikap positif. Apa sahaja kesukaran yang dilalui pada hari ini adalah COVID-19 ataupun apa sahaja masalah yang berlaku, mestilah bersikap positif dan yakin dengan Allah Ta'ala. Macam itulah yang diajar dalam surah Al-Mulk. Yang ketiga, anak muda mestilah merancang apa yang akan dilakukan pada tahun ini. Perhatikan bagaimana para sahabat menyusun kehidupan mereka sehingga berjaya di dunia dan di akhirat. Dan yang keempat, anak muda mestilah duduk dalam circle yang positif ataupun menjauhi persekitaran yang toksik. Mudah-mudahan perkara ini akan membantu anak muda untuk terus melangsungkan kehidupan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Dr. Sanusi, pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia atas nasihat buat kita semua guys, pemuda, untuk kita sentiasa melekat dengan Suratul Mulk ni. InsyaAllah. So Halim, kita dah sampai ke kemuncak program dah, saudara. Ya, betul. Sekarang kita dijemput yang berbahagia Datuk Husamuddin bin Haji Yaakob selaku pengasas Yayasan Warisan Ummah Ikhlas untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan pelancaran program di bawah Quran Valley. Dipersilakan. Persilakan, Datuk. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya amat terharu kerana semasa saya duduk di bawah tadi, saya perhatikan kecuali part yang Dr. Sanusi dengan Pak Firdaus, yang lain tu semua melibatkan anak-anak muda. Produsernya, kameramannya, MC-nya. Jadi memang saya amat terharulah. Jadi ini merupakan sebuah hasil daripada apa yang Yayasan Warisan Ummah cuba lakukan. Kami di Yayasan Warisan Ummah bila menyedar tentang keruntuhan sistem nilai dan moral bangsa di Malaysia dan malah di seluruh dunia, di mana kita melihat orang-orang Islam begitu mundur sekali dan imej Islam begitu tercemar sekali kerana perbuatan-perbuatan atau tingkah laku atau akhlak orang-orang Islam yang tidak betul-betul memahami agama mereka, tidak betul-betul menghayati apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi kami di Yayasan Warisan Ummah sudah semenjak 7 tahun lepas sudah memulakan sebuah gerakan yang kita panggil gerakan mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah. Misi kami adalah untuk memastikan semua orang-orang Islam baca, faham dan amal Al-Quran. Jadi kalau mereka boleh baca, faham dan amal Al-Quran, dan Al-Quran itu boleh jadi operating system dalam hati setiap orang Islam, dalam jiwa, di mana kalau boleh maknanya ajaran-ajaran Al-Quran itu dipasak ke dalam hati, dan itu akan jadi panduan yang membentuk karakter dan moral bangsa. Jadi ini yang kami usahakan melalui kempen World Quran Hour, Malaysia Quran Hour, Quran Hour di peringkat negeri, di peringkat negara, kempen rumah-rumah ngaji, jom ngaji, program Saving Families, program My Quran Hour, My Quran Time, dan sekarang kita sudah mula buat TikTok, Tik Surah, Tok Santun seperti yang anak-anak muda lihat, dan kalau boleh ibu bapa juga lihat. Inilah hasil bila ada kesungguhan untuk mengikhlaskan ummah itu. Jadi, dan alhamdulillah gerakan kami ini selain pada didokong kuat oleh Karang Kraf dan Sinar Harian, dengan kerjasama ramai pihak, banyak kumpulan media, dan di akhir-akhir ini sudah ramai orang-orang yang menonton My Quran Time dan My Wacana Al-Quran sudah membuat sumbangan yang begitu besar kepada gerakan ini, di mana memberi motivasi kepada kami untuk melahirkan lebih banyak program. Kerana kami, kalau dulu agama ini difaham
dilakukan melalui usaha-usaha ibu bapa mengajar dan juga dibantu oleh ustaz-ustaz dan guru agama yang mengajar. Tetapi sekarang, kita dengan adanya kemudahan multimedia ini, kita harus menggunakan kemudahan yang ada sekarang untuk mengqurankan bangsa. Jadi alhamdulillah, hasil daripada sumbangan orang ramai, kami sudah bekalkan Quran bernilai hampir 10 juta ke seluruh Malaysia. Di hospital, di balai polis, di pejabat tentera, di universiti, di mana, kerana kami merasakan dan juga kami sudah wujudkan banyak Quran corner di banyak tempat. Jadi makna kita mengharapkan orang Islam dia sentiasa mendampingi Al-Quran. Jadi tapi kita mesti adakan Al-Quran itu di mana-mana. Alhamdulillah dengan bantu wakaf yang dibuat oleh orang ramai, kita sudah dapat adakan Quran ini di serata dan merata tempat di seluruh Malaysia. Tahap kedua adalah kami ingin, dan malah kami sudah buat pun, banyak program-program TV seperti My Quran Time yang setiap hari, dan program ini didanai oleh wang ataupun infak yang penonton berikan kepada Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Dan kita juga melahirkan banyak program-program baru seperti Wacana Al-Quran juga didanai oleh hasil daripada infak ini. Dan sekarang kita sudah lancarkan TikTok for Moms. Kita ada majlis ayah, dan kita juga tidak lama lagi kita akan lancarkan My Hadis Time dan juga My Tajwid Time. Jadi kita berharap dengan program yang didanai oleh sumbangan orang ramai ini, kita boleh melahirkan lebih banyak program-program yang boleh membantu orang Islam faham Al-Quran. Dan kemuncak itu, kami di Yayasan Warisan Ummah sudah membuat keputusan untuk mewujudkan satu Quranic Valley, di mana kami sudah dapat wakaf sekeping tanah yang agak bernilai hampir 6 juta ringgit di Bangi, di dekat di Seksyen 14 Bangi, dan kami akan dirikan. Dan kami berharap untuk dirikan juga dengan wang wakaf dan wang infak orang ramai untuk mendirikan satu broadcasting center, di mana kita akan himpunkan pakar-pakar Al-Quran dan Sunnah dalam di kompleks itu untuk menghasilkan lebih banyak program-program dalam bentuk digital, dan di situlah kita akan sebarkan ilmu Al-Quran supaya Quran ini akan difahami oleh lebih ramai orang. Dan kita berharap dengan lebih ramainya orang Islam yang memahami Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan untuk hidup dan panduan untuk mati, insya-Allah kita akan, ekosistem di dunia ini akan berubah. Kita berharap. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada anak-anak muda yang berjaya menerbitkan program TikTok ini sampai level ini on their own, dan juga kepada semua penyumbang yang sudah memberi energi kepada gerakan Al-Quran ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Yang Bahaya Datuk Dr. Husamuddin bin Haji Yaakob atas ucapan yang sangat terinspirasi sebentar tadi. Kini saya mohon untuk Datuk terus kekal atas pentas untuk kita mengadakan gimmick pelancaran Quranic Valley. Maka dengan itu saya nak menjemput kepada semua yang menghadiri program kita pada hari ini untuk bersama-sama dalam kita menjayakan gimmick pelancaran Quranic Valley. Dipersilakan. Okey, baik, terima kasih. Baik, diteruskan Datuk untuk melancarkan gimmick Quranic Valley. Teruskan Datuk, silakan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan program-program dan pengisian di bawah Quranic Valley
tahun 2021. InsyaAllah, moga-moga dengan kita Berarti maknanya Yahudi itu pertama kali. Jauhkanlah dalam diri kami ini, ya Allah, sifat rezeki yang lain kerana dia membantu. yang lagi penting ni ialah satu topik yang perspektif Islam turut Al-Quran. Berbincang lagi lebih lanjut, boleh tuan? Kalau pun mengopi dengan ayat apa kan? Bahawa ayah mesti berusaha solat. Sahabat-sahabatku semua, adik-adik yang kucintai karena Allah. Betapa bersyukurnya kita malam hari ini. Allah memilih kita semua bersama-sama dalam rancangan program ini. Maka di penghujung perjalanan ini, saya ingin mengajak adik-adik semua, Anda, anak muda, insan yang terpilih, yang sangat Allah sayangi, yang sangat dicintai baginda Rasulullah SAW, untuk kita bermunajat, berdoa di awal tahun ini. Allah sampaikan firman-Nya yang tertulis dalam Al-Quran yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mahu menyembahku, akan aku masukkan mereka ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Sesudah malam hari ini kita menghayati maksud pesan yang Allah tuliskan dalam Quran surah Al-Mulk. Maka mari kita buang kesombongan kita. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Mari bersama-sama kita tengadahkan kedua belah tangan. Bersama ibu ayah kita di rumah. Bersama sahabat-sahabat. Bersama adik-beradik kita semuanya. Semoga Allah memperkenankan doa dan munajat ini. Ya Rabbi, ya Allah, saksikanlah kami ya Allah, yang malam hari ini Kau pilih kami berhimpun ya Allah, dalam majelis ilmu ini ya Rabbi. Kami membaca Al-Quran yang mulia yang diturunkan oleh-Mu, yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Kami pun merasakan bagaimana keagungan-Mu melalui alam semesta raya yang Kau ciptakan ya Allah. Dan kami pun merasakan ya Allah bagaimana nyata ingatan yang Kau berikan melalui apa yang berlaku dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2020 ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Di tahun 2020 kalau kami ada kesilapan, kalau kami ada kelalaian ya Allah, kalau banyak kemalasan kami, kalau banyak ingkar kami di hadapan-Mu ya Allah, Kau ampuni dan Kau maafkanlah kami ya Allah. Kami berdoa mohon keselamatan untuk ibu ayah yang kami sayangi ya Rabbi. Ada di antara mereka yang masih hidup bersama dengan kami, dan ada di antara kami yang ibu ayahnya sudah tak ada lagi ya Rabbi.
Maka bacaan Al-Quran surah Al-Mulk bukan sekedar kami mohon untuk mampu menjaga kami, tapi kami mohon ya Allah, kami ikhlaskan, kami baca, dan jagalah ibu ayah kami di dalam kubur dengan bacaan Al-Quran surah Al-Mulk ya Allah. Kami mohon kepadamu, Kau jaga, Kau lindungilah kami. Di saat hari ini kami sudah berada di tahun 2021 ya Rabbi. Di saat kami akan menjalani kehidupan kami dalam takdir yang telah Kau tetapkan, Kau izinkan kami hidup di tahun 2021 ya Rabbi. Kami mohon keselamatan darimu, termasuk untuk ibu ayah yang kami sayangi kerana-Mu, termasuk adik-beradik kami yang kami cintai ya Allah, termasuk sahabat-sahabat kami. Ramai di antara mereka yang terpesong, ramai di antara mereka yang ingkar dan lalai ya Allah. Malam hari ini kami bermunajat, kami berdoa, perkenankan doa kami dengan kemuliaan keagungan Quran surah Al-Mulk yang kami baca ya Rabbi. Kau jagalah kami ya Allah, Kau lindungilah kami ya Allah. Para pemuda yang sesungguhnya kami menjadi kebanggaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kelak kami menjadi pemimpin yang terbaik di atas muka bumi. Biarkanlah Al-Quran meresap masuk ke dalam hati dan jiwa kami, yang membuat hidup kami menjadi akhlak Al-Quran ya Allah. Kami berazam ya Allah, kami akan berbuat kebaikan kerana-Mu. Kami akan menjalani kehidupan kami untuk-Mu ya Rabbi. Membawa bumi, membawa dunia ini menjadi tempat yang lebih baik lagi. Sebagaimana Kau amanahkan kami untuk hidup di akhir zaman ini. Ya Rabbi, saksikanlah adik-adik kami, saudara kami yang tengah menyaksikan rancangan ini. Jadikanlah dia ya Allah menjadi sebaik-baik khalifah, sebaik-baik hamba-Mu yang Kau rahmati, Kau berkati kehidupannya. Sampaikanlah kepada cita-citanya yang mulia ya Rabbi. Kelak jadikanlah dia menjadi sebaik-baik hamba-Mu, berjaya, tenang, bahagia dalam kehidupannya. Ya Rabbi, selamatkanlah dia beserta ibu ayahnya, adik-beradik, keluarga sahabatnya, bukan hanya di dunia, tapi sampai kelak di hari kemudian berkumpul kembali dekat dengan-Mu di surga. Ya Allah, ridhoilah usaha yang dilakukan oleh Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Kau ridhoilah usaha yang dilakukan ya Allah oleh tim TikTok, oleh Sinar Harian, oleh Karangkraf, oleh ayahanda kami, oleh bonda, emak mami kami ya Allah. Bersama tim pemuda-pemuda yang kami bersaksi malam ini, mereka berjuang di jalan-Mu, membela agama-Mu, memuliakan Al-Quran-Mu ya Allah, memberikan ingatan kepada kami semuanya. Ridhoilah, rahmatilah perjalanan kami malam ini, selepasnya hingga kelak kami kembali kepadamu. Perkenankanlah doa munajat kami ya Rabbi. Ya Allah, kami berserah, kami bergantung kepadamu selepas ini. Kau jaga, Kau lindungi kami ya Rabbi. Seperti Nabi Yunus yang menyerahkan diri bergantung hanya kepadamu, dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Maha suci Engkau ya Allah, ampunilah kami yang zolim ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memperkenankan setiap doa harapanmu yang baik. Selamat berjuang wahai saudaraku, anak muda yang terpilih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dato' atas perasmian sebentar tadi. Baik, sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada malam ini, mari kita bersama-sama beristighfar dan berselawat bersama dengan Aswatul Maqari dalam istighfar anak muda.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Baik, alhamdulillah. Dengan demikian itu selawat dan istighfar yang kita ungkapkan moga-moga membawa kita lebih dekat kepada Allah SWT. Kita sudah hampir ke penghujung rancangan. Halim, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton yang sudi bersama sehingga ke hujung. Terima kasih banyak. Jutaan terima kasih juga kepada semua yang pihak yang terlibat dalam TikTok 2021 Your Best Year Yet. Dan semoga surah Al-Mulk dalam TikTok kita akan menjadi satu panduan untuk semua agar kita lebih bersemangat pada tahun ini. InsyaAllah. Dengan itu, saya Zaim Zamri. Saya Halim Zainuddin. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah